support channel Ustaz Abah, jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak sekalian? Moga-moga sihat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita teruskan kita belajar dalam rancangan Mari Belajar Pendidikan Islam bersama dengan Ustaz Abah. Okey anak-anak sekalian, hari ini kita nak belajar pasal apa ya? InsyaAllah kita akan belajar dalam hadis tingkatan 4, iaitu pelajaran yang ke-8. Iaitu tajuknya ialah hindari dosa-dosa besar. Ku akui kelemahan diri, ku akui kekurangan ini. Masya Allah, kita banyak kurang, kita banyak melakukan dosa besar. Sebab itu hari ini kita akan pilih satu tajuk yang sangat-sangat insya-Allah akan memberi kesan kepada kita. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Okey, daripada Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak boleh rujuk dekat skrin ya. Qalu qala istanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah, as-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, wa aklur riba, wa aklul malil yatim, wa tawalli yaumiz zakhfi, wa qazful muhsanati wal mu'minati al-ghafilat. Muttafaqun alaih. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa maksud dia anak-anak? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa tersasul ni? Daripada Nabi SAW menyatakan bahawa jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara itu? Baginda pun menjawab, yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sihir. Dan yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari daripada medan peperangan. Dan yang ketujuh, membuat tuduhan zina terhadap wanita yang beriman, yang suci dan terpelihara daripada maksiat. Okey anak-anak, baca dan fahami maksud hadis yang tertulis di sini. Yang pertama, kita kena ingat istilah yang ditulis. Yang pertama, istanibu as-sab'ul mubiqat. Apa maksudnya? Jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Yang kedua, qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Mereka berkata kepada Rasulullah, apakah perkara itu? Qala asyirku billah wasir. Syirik kepada Allah dan juga sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Iaitu, dan jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Dan apa ulang balik ni ya? Dan yang keempat ialah wa aklur riba wa aklul mal yatim. Jangan makan riba dan juga harta anak yatim. Wa tawalli yaumiz zakhfi, iaitu lari daripada medan peperangan. Dan juga yang terakhir, wa qazful muhsinati al-mu'minatil ghafilah, iaitu menuduh orang melakukan zina terhadap perempuan yang beriman. Boleh faham anak-anak ya? Okey, so itulah pengertian hadis yang kita belajar panjang hari ini. Tetapi apa yang kita nak fokus ialah kita nak cerita tentang dosa. Anak-anak faham tak apa itu dosa? Kan? Mesti kena faham dulu apa maksud dosa. Dosa ialah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan suruhannya. Ada 2 perkara, melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya. Orang yang melakukan dosa itu digelar sebagai asi, ya. Asi, iaitu dalam bahasa Arab asi, ya. Itu yang diberi balasan di atas perbuatannya sama ada di dunia maupun di akhirat. Okay, kita tengok ni, Allah takutnya tengok api neraka ni anak-anak. Gambaran. Inilah dosa-dosa besar yang berdasarkan daripada hadis Nabi tadi. Ada 7 tadi, abang akan ceritakan satu persatu. Ambil pen tulis. Sedia tak? Okey, yang pertama, ya. Kita sebut tadi ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sihir, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, menuduh perempuan yang berzina dan juga perempuan yang beriman berzina dan lari daripada medan peperangan. Okey, yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innasyirka lazulmun azim." Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang sungguh besar. Okey, dalam surah Luqman ya, diceritakan tentang ayat ini. Apakah itu syirik, anak-anak? Yang pertama kena ingat tu, menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'alnya. Okey, ia berlaku melalui pemujaan, contohnya puja ya, penyembahan, permintaan, perlindungan dan kepatuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ada berapa anak-anak? Lalu yang dah tahu dah. Syirik ada dua ya. Satu dipanggil syirik jali, satu lagi dipanggil syirik khafi. Syirik jali ini terang-terangan nyata. Syirik khafi ini agak tersembunyi dan sukar untuk kita kesan. Okey, kita tengok dulu syirik yang jali ataupun yang nyata, iaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pada zat, sifat dan juga af'al, iaitu perbuatan Allah. Contohnya apa anak-anak? Contoh dia sembah patung. Terang-terangan menyembah patung berhala, ya, meminta bantuan daripada kubur, keramat, dan juga dia menyatakan Nabi Isa itu bukan nabi tetapi anak Allah Subhanahu wa taala. Secara jelas dan nyata mereka ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kedua apa cerita tadi ialah syirik khafi. Khafi ni tersembunyi. Ya, kalau kita tengok apa nama ni, benda tak apa nak nampak sangatlah. Okey, contohnya apa? Contoh ya, iaitu melakukan, maksudnya ialah melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah kan kita buat kerja, kita buat tu bukan kerana Allah, tapi kerana manusia. Itu rupanya adalah merupakan syirik yang tersembunyi. Contohnya apa anak-anak? Riya, ujub, takbur. Ya. Apa dia? Contohnya melakukan riya ni, melakukan solat kerana mengharapkan pujian manusia. Mak suruh, ayah ustaz suruh, dia buat ya. Ujub, berasa hebat dengan diri sendiri. Aku tak, yang paling hebat, tak ada orang lain dah. Ya, takbur, rasa bangga, rasa dia memiliki kelebihan berbanding dengan orang lain. Apa kesannya anak-anak? Sudah pasti memberikan kesan yang sangat dahsyat. Kalau tadi syirik yang jelas tadi, yang nyata jali tadi, akan merosakkan akidah dan terbatal imannya. Manakala syirik yang tersembunyi ini akan merosakkan pahala. Dia sembahyang, dia kosong, zero, nothing, tak dapat apa-apa, ya, dan dibenci oleh masyarakat. Okey anak-anak, yang kedua. Panjang hadis kita ni. Yang kedua iaitu pengertian yang kedua iaitu sihir lah. Ya, kita nak tahu apa Nabi larang kita melakukan perbuatan sihir. Apa itu sihir anak-anak? Iaitu ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus, ya, melalui bantuan jin dan syaitan untuk menganiaya manusia. Contoh apa? Santau. Anak-anak pernah dengar ada perkataan santau ni ya? Pukau, minyak pengasih, pelaris, semua itu adalah merupakan sihir. Kesan daripada amalan sihir ini akan merosakkan akidah mereka, memecah belahkan masyarakat, ialah bergaduh, bergantung kepada syaitan, tak bergantung kepada Allah. Sebab apa? Apa dia nak buat? Minta bantu dekat syaitan. Yang keempat, menzalimi sesama manusia. Okey. Ya, kita akan tengok pula. Yang ketiga, membunuh. Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang kita tengok orang membunuh orang. Apa hukumnya? Hukumnya adalah haram. Apa maksud membunuh? Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Ya. Contohnya apa? Menembak. Kan? Menembak dengan senjata ataupun memanah dan sebagainya, menikam dengan pisau. Masya Allah, tabarakallah. Meletakkan, ini secara halus, meletakkan racun di dalam makanan. Itu juga adalah perbuatan membunuh. Kesannya apa anak-anak? Menyusahkan keluarga mangsa pembunuhan dan memporak-perandakan kehidupan masyarakat. Kita ketiga. Okey, boleh anak-anak? Kita teruskan yang keempat. Yang keempat Nabi larang dalam hadis tadi ialah makan riba. Allahu Akbar. Apa maksud makan riba? Ya, riba ialah pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan juga hutang piutang. Mana ada pertambahan. Contohnya apa? Kalau dia hutang RM10, dia minta kau untuk bayar RM20, itu adalah dipanggil riba ataupun bunga, istilah yang kita gunakan pada hari ini. Contohnya apa? Contoh, hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan yang tertentu. Ini banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Apa kesannya anak-anak? Sudah pastilah mengakibatkan penindasan. Orang miskin akan bertambah miskin, yang kaya akan bertambah kaya, dan akhirnya kesan daripada riba ini akan melumpuhkan ekonomi umat Islam. Okey anak-anak, yang kelima, sikit lagi ya. Sikit lagi. Kita tengok yang kelima.
Makan harta anak yatim. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ramai orang yang makan harta yatim. Nabi larang. Okey. Apa maksudnya? Menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Mungkin dia boleh guna duit itu untuk pengurusan anak yatim tersebut, tapi ini menggunakan tidak mengikut hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Membelanjakan untuk kegunaan pribadi. Dia ambil duit harta anak yatim itu, bapa mak meninggal, duit banyak ditinggalkan, dia ambil dan digunakan untuk diri dia secara berlebih-lebihan. Mungkin dia ambil sekadar upah dia menjaga anak yatim itu tak apa. Sekali dia ambil secara berlebih-lebihan dan menyalahgunakan harta anak yatim. Kesannya apa anak-anak? Akan mengakibatkan penindasan berlaku terhadap anak-anak yatim. Dan sudah pasti yang kedua akan menjejaskan hubungan kekeluargaan. Okey. Yang seterusnya ialah anak ya. Yang keenam, itu ada 7 kan. Yang keenam iaitu lari daripada medan perang. Bukan maksud 4 kali 100 meter lari dalam medan perang ni. Maksudnya ialah meninggalkan medan peperangan ketika menghadapi musuh. Kita lari. Bila kita diisytiharkan untuk kita berjihad, untuk kita berperang, maka kita lari. Dan sekiranya kita mati, orang kata apa? Mati katak. Sebab apa? Mati meninggalkan jalan jihad. Contohnya apa? Tengah bertempur ni dia lari, dia menyorok, dia tak mau perang. Sebab apa? Dia nak menyelamatkan diri dia, ya? Ataupun bila berlaku peperangan dia enggan mempertahankan negara, malahan mungkin menjadi tali barut kepada musuh. Maka hukumnya adalah berdosa besar dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey anak-anak, yang ketujuh yang terakhir. Sabar ya. Tak banyak dah, 7 aja. Kan? Okey, yang ketujuh itu menuduh perempuan yang beriman melakukan zina. Ya, maknanya perempuan itu bagus, dia tuduh dia melakukan zina. Tengok dia tuduh, dia fitnah dia. Okey, contohnya apa? Menuduh wanita Islam yang baik melakukan zina tanpa membawa saksi. Ya. Jadi dia tak bawa saksi, maka itu sebagai fitnah, tuduhan ataupun dipanggil qazaf, ya. Okey, contoh apa? Percakapan atau pertuduhan yang jelas. Kamu ni telah berzina. Ataupun panggil, "Woi berzina." Kita tengok orang tu, kita panggil, "Woi pelacur." Kan? Sedangkan orang itu tidak berzina, orang tu orang yang baik, kita panggil dia pelacur. Maka itu dipanggil qazaf dan menjatuhkan maruah kesannya dan juga mencetuskan perbalahan. So anak-anak, apa pengajaran daripada hadis tadi? Banyak pengajarannya, ya. Kita hendaklah, okey, anak-anak boleh ambil take note, ya. Contohnya, kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik, kerana syirik boleh merosakkan akidah. Yang kedua, kita hendaklah menghindarkan diri kita daripada perbuatan membunuh, kerana membunuh melanggar hak asasi manusia. Yang seterusnya ialah kita hendaklah bersikap amanah dalam menguruskan harta anak yatim untuk memelihara hak orang lain. Jadi begitulah anak-anak, ya. So anak-anak sekurang-kurangnya, dan abang akan bagi di akhir nanti, anak-anak boleh tengok skrin yang terakhir nanti, iaitu abang akan beri soalan untuk anak-anak cuba jawab dan cuba bincangkan dengan guru-guru di sekolah. Dan akhir sekali abang akan beri soalan kebat. Contohnya ialah persembahan silat mata menjadi kesukaan sebahagian masyarakat masa kini. Bincangkan pandangan anda terhadap isu ini. Ini adalah soalan hebat. Anak-anak cuba jawab, berbincang dengan guru di sekolah. InsyaAllah, semoga anak-anak lebih faham tajuk yang kita cerita pada hari ini, iaitu 7 perkara dosa-dosa besar. So anak-anak, itu saja daripada Abah. Ingat, kreatif dan dakwah, bunda dan Allah. Ustaz Abah. Bye.